Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mudah-mudahan anda bahagia bersama dengan keluarga yang tercinta, dengan sahabat yang tersayang, insya-Allah. Dan hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, dan bila kita sebut Jumaat, ingat Al-Kuliah. Dan tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang memang relevan, sangat sesuai dengan zaman sekarang, dengan penuh pancaroba hidup kita, dengan ujian yang begitu orang kata apa, bermacam-macam dan pelik sekali dalam dunia kita hari ini. Tajuk kita ialah menolak fitrah. Dan bersama dengan saya pada petang ini ialah yang bahagia Ustaz Dr. Zahza Muhammad, penasihat syariah Telaga Biru Sdn Bhd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kalau anda ada kemusykilan, persoalan tentang menolak fitrah yang bakal kita bincangkan selama 1 jam pada petang ini, boleh hubungi kami di talian 0377261603. Kami tunggu panggilan anda. Apa pun Ustaz, kita buka mukadimah kita Ustaz dengan satu soalan tentang menolak fitrah ini yang seringkali diperkatakan dalam surat khabar, dalam majalah, dalam berita di radio ataupun TV. Tentang menolak fitrah. Tuhan dah tentukan dah, katakanlah Ustaz, tentang satu-satu peraturan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Laki-laki contohnya kahwin dengan perempuan sepatutnya, dan perempuan sepatutnya mencari laki-laki sebagai pasangan suaminya. Tetapi kadang-kadang Ustaz berlaku orang kata apa, menolak fitrah ini. Tak setuju dia sebab dia nak sama-sama laki-laki juga. Boleh tak Ustaz kupaskan dalam orang kata apa, dalam umat-umat terdahulu Ustaz, ada tak berlaku peristiwa ataupun kes-kes seumpama ini kalau kita berpandukan kepada Al-Quran? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Fauzi Mustafa dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, ayah ibu, para penonton dan peminat kuliah yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya menyentuh isu ni, kalau kita perhatikan dalam Quran, Allah ada bagi warning. Ya, contohnya dalam surah Al-Ankabut ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakullan akhazna bidzanbihi. فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, setiap mereka telah menerima bahagian padah masing-masing atas kelakuan yang dilakukan. Ada di kalangan mereka man arsalna alaihim hasiba, kami timpakan ke atas mereka ni batu-batu. Wa minhum man akhazathu sayhah, dan ada di kalangan mereka ni dipanggil dengan suara pekikan yang begitu kuat sampai semuanya mati. Wa minhum man khasafna bihil ard, dan ada di kalangan mereka yang dihapuskan, ditelan ataupun apa istilahnya tenggelam dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan ada di kalangan mereka ni yang kami tenggelamkan, kami kenakan banjir menimpa mereka. Ya, kata Imam Al-Qurtubi dan tafsirnya Jami' al-Ahkam li Ahkamil Quran, bahawa yang pertama man arsalna alaihim hasiba, yang kami kirimkan, hempapkan ke atas mereka tu batu-batu, adalah merujuk kepada kaum Nabi Lut, kaum Sadum. Sebenarnya ada 5 kota yang ada di Laut Mati pada hari ini asal usulnya, kata para ulama dari sudut geografinya. Tapi kampung yang paling besar, yang paling teruk padahnya itu kaum Sadum. Kampung yang namanya ataupun bandar namanya Sadum. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Yang kedua, man khasafna bihil ard. Yang kedua, digambarkan man akhazat husaihah, yang kami kenakan pada mereka ni pekikan, suara yang kuat. Contohnya kaum Samud, contohnya kaum Madian, yang kerja mereka ni suka menipu dalam timbangan yang mereka lakukan. Yang ketiga, man khasafna bihil ard. Yang ketiga, iaitu yang ditenggelamkan oleh bumi, ditelan oleh bumi. Perkara ni boleh kita lihat, Ustaz Fauzi pun belajar dekat Mesir. Tempat namanya apa Ustaz? Fayum. Al-Fayum, ya. Tempat yang mana telah ditenggelamkan Qarun yang musuhi Nabi Musa selepas diminta untuk mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir sekali, wa minhum man aghraqna, ada di kalangan mereka ni yang kami kenakan ke atas mereka ni banjir ataupun mereka ni ditenggelamkan oleh air. Ada 2 yang dimaksudkan oleh Allah di situ, kata Imam Qurtubi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu yang pertama kaum Nabi Nuh, dan yang kedua Fir'aun. Dalam peristiwa dia mengejar Nabi Allah Musa menyeberangi laut untuk sampai ke semenanjung Sinai. Jadi inilah hukuman-hukuman yang pernah Allah kenakan kerana mereka ingkar pada surah Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dalam istilah yang kita sedang bincangkan ni, menyalahi fitrah. Fitrah yang ada dalam diri yang Allah gambarkan, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim. Sebenarnya dalam diri ni ada perasaan rasa bertuhan, rasa nak menyembah Allah SWT. Rasa kita ni sebagai hamba, rasa kita kena patuh, dan laluan kita selepas kematian adalah ke mana. Semua manusia ada perasaan ini. Maka itulah yang telah
diingkari sehingga menyebabkan tiada jalan lain melainkan kemusnahan ke atas mereka yang Allah timpakan. Jadi ini yang dapat kita kaitkan sebagai satu mukadimah. Okey Ustaz, itu yang dikisahkan ataupun diberitakan, diceritakan di dalam Al-Quran Karim. Apakah kisah-kisah tadi Ustaz, dia boleh berlaku dalam kehidupan kita zaman sekarang dan akan datang Ustaz? Silakan Ustaz. Kalau kita perhatikan rahmatnya Nabi Muhammad SAW ni kepada kita dalam satu masjid. Kalau kita pergi dekat Mekah, ada satu nama Masjid Ijabah. Okey. Masjid Ijabah ni yang mana Nabi telah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala beberapa perkara. Sa'atullah alla yaj'ala ba'sahum bainahum syadid sebagai contohnya. Nabi telah berdoa kepada Allah 3 perkara. Yang pertama, Nabi mohon agar umat ini tidak dimusnahkan sebagaimana pernah dimusnahkan orang-orang sebelum kita. Contohnya Nabi Nuh, habis satu permukaan bumi ditimpa bah besar. Contohnya kaum Sadum, habis di tempat dengan batu-batu itu. Nabi telah pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 perkara. Yang pertama, jangan ditimpakan mereka ni dengan satu musibah yang umum. Maka Allah terima. Yang kedua, Nabi mohon supaya janganlah umat ni alla yajtami'u ala dalalatin. Aku pohon pada Allah agar umat ni tidak berhimpun dalam kesesatan. Allah terima juga. Yang ketiga, Nabi pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umat ini jangan berlaku pertelingkahan, perselisihan faham sesama mereka, tapi Allah tidak terima yang ketiga sehingga menyebabkan umat Islam sendiri berlaku banyak perselisihan sama mereka. Tapi itu satu perkara tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan Allah sekalian, yang ditanya oleh Ustaz Fauzi sekarang ni, ada tak perkara tersebut akan berlaku? Jawapannya ada. Cuma musibah yang berlaku itu dia akan khusus pada tempat-tempat tersebut sahaja tanpa kena pada tempat-tempat sekeliling. Sebab ada Imam Qurtubi bawakan satu hadis bahawa akan berlaku dalam umat ini, sayakunu fi ummati man ya'mal amala qaumi Lut fayusibuhum ma asabahum. Bahawa umat ini akan berlaku satu keadaan mereka berbuat sebagaimana dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Maka Allah SWT akan musnahkan mereka di tempat tersebut. Ataupun dalam hadis yang lain Ustaz, bila Nabi telah menyatakan, menjelaskan, ma zahara fi qaumin fahishatun qat yu'linu fiha alaniyatan illa fasha fihim ta'un wal uja' allati lam takun fi aslafihim. Hadis Al-Baihaqi, Nabi telah menyatakan 5 perkara. Satu daripadanya, bila mereka membiarkan perkara-perkara yang namanya perkara-perkara seperti zina, seperti liwat, seperti homoseks, seperti lesbian dan sebagainya, melainkan Allah akan timpakan ke atas mereka ni penyakit yang tidak pernah berlaku kepada orang sebelum mereka. Nampak? Jadi menunjukkan bahawa Nabi telah pun beritahu kita satu perkara yang akan berlaku yang merupakan pengulangan skrip kepada benda yang pernah berlaku sebelum ini. Jadi ia bukan satu perkara mustahil dan hukuman Allah SWT tetap akan berlaku. Cuma dalam bentuk perspektif hadis ini, dia khusus kepada tempat tersebut tanpa melebihi skop yang tidak melakukannya. Okey Ustaz, itulah barangkali sebab kalau kita tanya dia orang kenapa awak buat benda ni, kan dah benda yang tak baik. Dia kata, saya buat Ustaz tapi tak berlaku apa-apa pun, hukuman daripada Allah. Saya tidak ada penyakit apa-apa, dia kata. Adakah itu Ustaz dipanggil istidraj Ustaz? Contohlah ya. Orang yang buat jahat tapi Tuhan tak bagi hukuman apa-apa di dunia. Malah dia makin sihat, makin kaya, makin ceria. Contohnya Ustaz. Dan itu masalahnya sekarang. Sila komen Ustaz. Saya membaca kitab yang menarik, namanya Kitab Al-Kabair. Zawajir Iktirafil Kabair. Ditulis oleh seorang ulama terkemuka nama Syafi'i, kurun ke-10 Hijrah. Ya, beliau ni yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Haytami. Merupakan seorang ulama terkemuka di Mekah, pejuang mazhab Syafi'i yang hebat itu. Beliau berkata bahawa perkara ni adalah perkara yang biasa dikatakan oleh orang-orang yang berkedudukan. Orang yang hebat-hebat ni, dia sudut pangkat, dia sudut harta. Ukurannya lah ukuran saya buat, tak ada kena apa-apa pun. Memang benar Ustaz, inilah namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan biarkan mereka ni dalam perkara-perkara tersebut sampailah dia berada di satu tahap, maka kami akan tarik segala nikmat yang ada padanya. Antara perkataan menarik yang Ustaz bawa ni, istidraj. Dia perkataan daraj. Daraj ni makna tangga. Bayangkan tuan-tuan, bila kita naik tangga, naik, kita merasakan kita dah sampai ke penghujung dan kita akan masuk pintu atau lain-lain. Maka berjalanlah kita melihat ke bawah, tinggi. Naik lagi. Itulah keadaan yang digambarkan oleh Allah SWT ala sabil majaz. Orang yang melakukan maksiat ni, makin hari makin dirasa tak ada apa-apa pun, saya tetap seperti ini. Jangan tuan-tuan. Kerana Allah SWT menggambarkan surah Ibrahim pula, innama nu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa.
kami tangguhkan perkara tersebut untuk satu keadaan bila ditarik nanti, umpama kita menaiki tangga, kita rasa penuh nikmat, kita berada di tempat yang tinggi, tiba-tiba tangga tersebut runtuh, maka kita tidak dapat menyelamatkan diri, jatuhlah dihempak dengan tangga tersebut. Ini adalah gambaran yang paling tepat. Kepada orang yang melakukan maksiat, janganlah menyangkakan bahawa Allah SWT tidak bertindak kepada kalian. Ya, kita yang melihat kuliah ni semua nak jadi baik dah Ustaz. Sampaikan kepada yang ada di luar sana bahawa musibah itu tidak mengenal waktu. Seorang Melayu kata malang tidak berbau. Okey, terima kasih Ustaz. Dan anda di rumah, jangan lupa hubungi kami di talian 0377261603. Kami tunggu panggilan anda. Apapun kita berehat seketika. Jumpa selepas ini insya-Allah. Muhammadun Sayyidul Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan kami di mana saja berada, di Malaysia ke, di Singapura ke, di Brunei ataupun di mana saja. Tontonlah Al-Kuliah. Ingat Jumaat, ingat Al-Kuliah. Dan hari ini kita di Studio Sri Pentas adalah langsung sebenarnya menolak fitrah. Tajuk kita menolak fitrah. Dan tadi Ustaz Dr. Zahazan telah menyebut tentang Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ayat yang ke-40 Ustaz kan. Cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala telah menghancurkan umat-umat terdahulu dengan yang pertama disebut hujan-hujan batu. Sampai saya baca yang Nabi Lut tu hujan batu berapi pula tu ya. Yang keduanya kita lihat pula ada yang jeritan kuat yang sangat kuat, barangkali nak marah sangat tu sekali jerit mati habis. Yang ketiganya ialah ditelan bumi. Tanah runtuh dan sebagainya barangkali ditelangkupkan bumi, dan tadi banjir yang besar ataupun ditenggelami dengan air laut dan sebagainya. Kalau saya lihat Ustaz tadi, memang cerita ni memang gambaran Tuhan sangat-sangat murka. Apa sebab sampai ke tahap Allah Ta'ala sangat murka kepada orang yang mengamalkan nafsu songsang ini Ustaz, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Fauzi dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, ayah ibu. Sebenarnya berkenaan dengan kisah kalau kita fokuskan dalam suasana sekarang, iaitu apa berlaku ni adalah satu perkara yang Ustaz ramai orang psikologi cuba untuk rumuskan. Bahawa apa masalah yang sebenarnya? Kita sebagai orang ahli agama ni Ustaz kan, kita lihat sebenarnya tuan-tuan perempuan yang mulia kat Allah sekalian, tak lain dan tak bukan perkara yang asas dalam diri itu tidak tumbuh atau tidak kuat dengan sebenarnya. Perkara yang namanya akidah Ustaz. Iaitu sebab bila kita perhatikan kaitan kepada perkara ini, Allah cukup murka. Kerana kejadian manusia itu adalah mempunyai tanggungjawab yang berbeza-beza. Ya, tuan-tuan dapat lihat Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara sebagai contohnya. Kisah tentang Nabi Lut ni Allah sebut di merata-merata surah. Merata-rata tempat dalam Al-Quran. Surah Asy-Syu'ara, kemudian surah Hud, kemudian surah yang kita bacakan tadi Al-Ankabut sebagai contohnya, dan surah-surah yang lain. Mengapa? Kerana perkara ini dia beri satu penekanan khusus. Atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa rabbukum min azwajikum. Allah gambarkan macam mana, lihat. Mengapa kamu cenderung kepada orang lelaki? Kamu tinggalkan perempuan-perempuan yang kami jadikan mempunyai peranan untuk mengandung bagi pihak kamu, isteri-isteri kamu. Lihat perkataan azwaj. Kita belajar perkataan bahasa Arab, zauj. Zauj ni maknanya dia melengkapkan. Jadi maknanya kehidupan tu tak sempurna kalau seorang lelaki, Sayyidina Umar pernah berkata, kalau seorang berumur 40 tahun dia belum berkahwin, maka dia ada dua sebab. Ima yang pertama kerana dia sakit, ima yang kedua kerana dia seorang yang fasik. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, lihat perkara ini disebut oleh Allah SWT dalam ayat yang lain sebagai contohnya. Kita perhatikan, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijilin mandud musawmatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh zalimin biba'id. Ya, Allah gambarkan sebagai contohnya dalam surah Hud ayat 80 hingga 81. Bila datang seruan perintah kami kepada Nabi Lut agar dia keluar bersama dengan orang-orang beriman, maka malaikat Jibril pun datang, disebut oleh para ulama tafsir. Malaikat Jibril yang besar ni tuan-tuan, sayapnya ada 600 digambarkan. Satu daripada sayapnya itu pergi ke bumi dan mengangkat sikit, dan suara pekikan ayam, kambing, anjing, lembu, unta milik mereka semua kedengaran sampai kepada penghuni langit. Disebut dalam hadis begitu rupa. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kalau kita belajar bahasa Arab, 'aliyah dia berkata uli ataupun ulu, ala, di atas, 'aliyaha safilaha, dia terbalik seperti itu. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud, dan kami hujankan ke atas mereka ni batu-batu daripada api neraka yang terbakar. Musawwamatan, para ulama jelaskan dalam kitab tafsir Al-Bukhari sebagai contohnya, Al-Bukhari mengatakan bahawa setiap batu yang jatuh tu tuan-tuan, yang daripada neraka itu, yang kemudiannya diutuskan oleh Allah sekali lagi kepada tentera Abraha,
batu tersebut mengandungi nama fulan bin fulan yang kena, dan gambarannya Ustaz dalam kitab Qurtubi kalau kita baca, bulu roma kita boleh naik tuan-tuan. Iaitulah ketika seorang sedang memberi motivasi kepada pengikut. Apa keep on Ustaz? Teruskan buat perkara-perkara maksiat. Bayangkan tuan-tuan. Lalu ketika itulah batu yang pertama kena pada dia ni. Kemudian diikuti dengan yang lain, dan kemudian diterbalikkan Allah SWT muka bumi tersebut, ditutup sejarah tersebut. Itu sebab bila kita kaji dalam sejarah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika memutuskan tentera Khalid Walid untuk membunuh Musailamatul Kazzab, maka tentera Khalid Walid jalan ke pesisir pantai melihat satu kaum yang mana lelaki dikahwini oleh lelaki juga. Yunkahu rajulu birrajuli minar rajuli ma'ar rajuli. Maka Khalid Walid lantas menghantar surat kepada Abu Bakar, perkara pelik ini berlaku dalam Quran, kita baca sekarang bagaimana kita nak tangani. Abu Bakar ahli yang menjadi sahabat yang sangat faqih pada waktu itu mencadangkan tiada option lain melainkan bakar. Kerana apa? Kerana Allah SWT gambarkan dalam ayat surah Hud tadi, musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Maka tidak ada cara lain melainkan dibakar. Maka Khalid Walid telah mengumpulkan kaum tersebut beramai-ramai, dibakar beramai-ramai tuan-tuan. Hidup-hidup dibakar. Okey Ustaz, kita ada seseorang di hujung talian, Encik Ahmad daripada Pendang, Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silakan kemuka soalan, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bertanya mengenai dengan sifat tabi'i manusia yang suka kepada perbezaan ni kan. Ya. Di sini iaitu saya tanya, lesbian adakah zaman dulu ada Ustaz? Adakah zaman ini saja? Itu saja ya. Okey, terima kasih Haji Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz faham dah soalan dia? Faham. Okey, silakan Ustaz. Haji Ahmad, apa nama Haji Ahmad? Ahmad. Haji Ahmad ya. Sebenarnya kalau kita kaji dan kita tafsir, yang melayakkan golongan Lut, kaum Nabi Lut ini diserang oleh Allah SWT, dikenakan hukuman. Bahkan Sa'alibi mengatakan, lihat perkataan Lut. Lut ditukar jadi liwat. Nampak tak tuan-tuan? Dan kemudian Sadum, orang putih panggil jadi sodomize. Nampak tak tuan-tuan? Ini asal-usul perkataan. Kita belajar bahasa, kita tahu ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sebenarnya yang berlaku di kalangan bangsa yang didakwahkan oleh kaum Nabi Lut itu ada 8 perkara. Satu daripadanya liwat. Yang kedua ialah lesbian. Yang ketiga ialah apa ni Ustaz? Munakara bainal abqar, apa dia? Anjing dan juga lembu ini dilaga-lagakan. Dan kemudian disebut juga di situ menipu dan timbangan. Disebut di situ kerja mereka juga mengatakan perkara-perkara yang keji, perkataan-perkataan yang digunakan, dan kemudian suka berbogel. Ya Allah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, suka berbogel, membuka aurat, masuk dalam tandas daripada luar macam budak-budak kecil dah buka pakaian, satu urat benang pun tidak ada di badan lagi. Jadi inilah 8 perkara yang menyebabkan hukuman Allah turun. Dan sebenarnya ialah satu perkara yang memang serasi. Kalau kita bayangkan orang lelaki bersama orang lelaki, maka orang perempuan nak buat apa? Maka itu sebab disebut dalam hadis Nabi SAW, dalam peristiwa yang sama, Nabi telah menyatakan bahawa 3 manusia yang ditolak syahadah mereka. Salah satu turaddu syahadatuhum, yang pertama ar-rakib wal markub. Ar-rakibah wal markubah wal imamul jair. 3 orang yang ditolak syahadahnya dalam hadis riwayat Baihaqi. Yang pertama sekali seorang lelaki yang apa istilahnya, menunggang lelaki yang lain. Yang tunggang Yang berlakon sebagai suami. Gitulah. Rakib wal markub, orang yang ditunggang dan juga yang menunggang. Dan orang perempuan rakibah wal markubah, seorang perempuan yang menunggang dan juga yang ditunggang. Allah segan nak sebut istilah seperti itu. Tapi itulah hadis Nabi gunakan. Dan yang terakhir sekali iaitu seorang imam yang zalim. Jadi menunjukkan kepada kita perkara ini telah berlaku pada zaman Nabi Lut lagi, dan disebut Nabi SAW dalam hadis yang lain, riwayat Ahmad, dan dianggap rijalnya thiqat oleh Al-Haythami. Beliau berkata Nabi SAW telah bersabda, sihaqun nisa zina bainahunna. Sihaq, musahaqah ni maknanya lesbian. Seorang perempuan mendatangi orang perempuan yang lain, itu juga merupakan zina. Itu juga merupakan liwat. Bahkan hukumannya dalam mazhab Abu Hanifah yang paling dahsyat Ustaz. Orang seperti ini dicari bangunan yang paling tinggi. Kalau kat Malaysia ni KLCC lah tuan-tuan. Tolakkan daripada atas ke bawah dan dibaling batu daripada atas kepadanya. Jadi inilah hukuman ditetapkan dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab yang paling tegas dalam isu tersebut. Okey Ustaz, kita ada seseorang di hujung talian daripada Subang Jaya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Silakan, teruskan. Ini saya ada satu soalan. Ya. Du- Minta tolong tuan, boleh tak tuan tolong perlahankan TV? Islam datang pada melalui Rasulullah. Ya. Jadi
Jadi maju Islam daripada segi luas dia, Islam kontrol ilmu dia dan sebagainya lah. Ya. Tapi sekarang ni selepas jatuhnya kerajaan Islam yang akhir Ottoman, Oh ya. dan umat Islam sekarang teruk, Ya. ditendang sana, ditendang sini. Adakah ni bala macam sekarang ni banyak perbuatan umat Islam lah, Ya. corruption dan liwat Ya. dan lesbian. Ya. Adakah ni liwat bala ataupun istizah? Okey, kita tunggu jawapan Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey Ustaz, saya harap Ustaz memahaminya. Adakah dia sebagai ibtila ataupun bala ataupun musibah ataupun apa lagi Ustaz yang boleh kita gaitkan dengan umat Islam yang terlibat? Sepatutnya gitu Ustaz. Umat yang contoh, umatan wasata sepatutnya. Tapi umat Islam banyak juga yang terlibat dengan perlakuan seperti ini. Apa nak dikatakan Ustaz sebagai bala dan sebagainya? Silakan. Pertama saya nak mengingatkan muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, penggunaan perkataan Quran ni satu benda yang sangat unik. Pertamanya, kalau Allah gunakan perkataan azab, kata para ulama azab tidak akan berlaku melainkan kepada orang kafir. Maka kepada orang beriman dikenakan ibtila seperti Ustaz sebut. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi kita kena bersepakat sama-sama dahulu kat istilah ni. Kat part istilah ni kena faham. Jadi bab azab Allah tidak timpakan melainkan kepada orang-orang bukan Islam. Tapi bab ujian, ibtila ini memang dikenakan kepada orang beriman supaya mereka mendapat pedoman atau kembali ke jalan yang benar sebagai contohnya. Jadi memang tak dinafikan, Allah gambarkan dalam satu ayatnya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kamu hendaklah takut kepada fitnah yang bila berlaku dia tidak akan kena pada segelintir saja, dia akan timpa semua sekali. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam masalah yang berlaku pada hari ini, masalah contohnya di negara Arab Saudi, saya bawa contoh dalam musim haji baru ni Ustaz, antara masalah yang paling besar di Saudi adalah kerana mahar yang begitu tinggi untuk berkahwin menyebabkan ramai orang melakukan perkara-perkara yang haram. Ya. Perkara-perkara haram ni ada berbagai-bagai bentuk, termasuk apa yang sedang kita bincangkan sekarang. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kemudian penipuan dalam jual beli sehingga menyebabkan hujan tidak turun. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Kemudian zina diiklan-iklankan, di Facebook-Facebookkan, apa lagi Ustaz? Digambar-gemburkan, dibawa ke sana kemari, penampilan yang tidak senonoh seperti itu ditunjukkan kepada orang ramai. Maka tuan-tuan ini semua mengundang daripada Allah Subhanahu Wa Taala at-ta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim dalam hadis Al-Baihaqi tadi. Jadi memang tak dinafikan, saya bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan tadi bahawa perkara ini kita melihat perspektif Islam, penyelesaiannya hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali untuk kita melaksanakan Islam dalam apa jua bentuk sekalipun, dekatilah ulama, datang ke majlis ilmu. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan kita bertanyalah kepada orang dalam perkara-perkara yang melibatkan agama sebelum kita buat satu-satu keputusan, kerana perkara inilah yang akan menentukan hal tuju umat ini. Okey Ustaz, bila kita sebut penyelesaian, biasanya kita akan cari puncanya Ustaz ya. Ya. Apakah punca sebenar sampai berlaku pada fitrah yang songsang ataupun kita sebut menolak fitrah pada petang ini? Apakah bermula dari keluarganya Ustaz ataupun biasanya keluarga dah baik Ustaz, letak ke asrama pula, asrama lah yang membentuk menjadi manusia yang menolak fitrah, ataupun kadang-kadang dari YouTube dia tonton adegan tadilah penunggang dengan pembonceng yang tak pakai helmet dan sebagainya, contoh Ustaz ya. Jadi apakah punca sebenarnya Ustaz sampai berlaku sebegini selain dari akidah yang tak betul, tak mantap dan sebagainya? Dia ada dua perkara Ustaz. Yang pertama tadi kita bincangkan dalam akidah, yang kedua bab hawa nafsu. Kerana itu Allah gambarkan dalam banyak ayat Quran sebut perkataan hawa ni, afara'aita allazi ittakhadha hawahu ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan wa may yahdihim ba'dillah, sebagai contohnya Allah gambarkan dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-40. Allah gambarkan bahawa manusia ni dijadikan dalam hidupnya siapa yang Tuhan dia. Siapa yang jadi Tuhan kita dalam hidup? Tuan-tuan, contoh yang mudah. Makan penting tak? Penting kan? Tapi kalau kita makan berlebihan, sekarang kita ikut apa tuan-tuan? Kita sudah ikut dalam kita yang nak makan berlebihan itu. Contohnya, sekarang saya perlu pakai sebuah kereta seperti ini. Tapi dalam diri saya pakai yang lebih lah Ustaz. Sekarang 2.5, kena pakai 3.0, 3 liter. Ini apa tuan-tuan? Ini nafsu namanya. Rumah saya cukup setakat ini, ada bilik, dipisahkan lelaki perempuan, tuan-tuan kan? Ada tempat untuk semayang untuk yang perempuan, kalau bilik tamu ada, contoh. Tapi kita rasa tak memadai. Tak boleh, rumah kita kena dikelilingi oleh tasik sebagai contohnya. Tuan-tuan, ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan ikut apa ni?
Ini namanya hawa, tuan-tuan, hawa nafsu. Dan cantiknya perkataan hawa itu Allah gunakan dalam Quran. Allah gambarkan dalam Quran. Guna perkataan hawa ni, kata ulama tafsir, contohnya Imam Raghib Al-Asfahani, hawa ada perkataan hawiyah. Hawiyah maknanya lurah ataupun jurang ataupun apa istilahnya? Kalau kita berada di highway, kita nampak tepi tu apa yang dalam tu? Curam. Curam Ustaz ni. Orang Terengganu panggil curam. Apa juga? Maknanya guna perkataan hawa ni, dia kalau kita ikut, dia akan menjatuhkan kita, menjerumuskan kita dalam bahaya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Sekarang kita dalam hidup ni jadikan siapa sebagai Tuhan, tuan-tuan? Wang ke? Kereta ke? Ataupun keperluan-keperluan dunia yang tidak pernah ada hujungnya. Itu sebab Allah gambarkan bila ikut hawa nafsu, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau ikut hawa nafsu manusia ni, rosak semua langit, bumi dan juga antara keduanya hancur semua sekali. Tapi Allah SWT suruh kita ikut dalam perkara ni, namanya hati. Hati kita tu Allah bekalkan fitrah. Cantik kan? Jadi fitrah dalam diri itu menjadi satu piawaian dalam diri. Sebelum buat satu benda, tanya. Tepuk dada, tanja iman. Bukan tanya selera tau. Jadi istafti nafsaka. Fa inal khaira ma tma'anna ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi qalbu wa in aftaka an-nasu aftauk. Kamu tanya dalam diri kamu, patut tak aku buat begini? Patut tak aku menipu contohnya? Patut tak aku buat klaim palsu? Patut tak aku buat perkara ni? Kalau ayah aku lihat macam mana agaknya? Anak-anak yang berada dekat asrama kan? Ini satu lagi gesaan kepada ibu bapa supaya ambil berat benda ni. Tuan-tuan, yang ketiga saya nak sebut kat sini, tadi akidah ambil berat. Nombor dua, hawa nafsu ni hendaklah dikontrol. Itu sebab adanya mujahadatun nafs. Bila peristiwa hijrah, Nabi telah bersabda, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Maknanya orang yang mujahadah nafsu ni, dia kadang-kadang orang nak pergi perang tu, dia terlekat pada sudahkah dia mujahadah nafsunya terlebih dahulu. Mujahadatun nafs ini. Yang ketiga, tuan-tuan, perempuan yang ada di rumah, ambil tanggungjawab tuan-tuan. Kalau kita baca dalam Quran, analisisnya kita akan dapati banyak hubungan di antara anak dimulakan dengan ayah. Lebih banyak ayah menyentuh anak daripada ibu menyentuh anak. Hanya satu tempat saja Allah sebut dalam Quran, iaitu Maryam dengan anaknya Isa alaihi wassalatu wassalam. Yang lain semuanya kisah Nabi Ibrahim dengan anak, Luqman dengan anak, kisah semua ini dengan anak masing-masing, Zakaria dengan anaknya. Tuan-tuan lihat kan? Jadi ini satu bimbingan yang tidak langsung. Kalau kita ambil berat benda ni, insya-Allah banyak masalah akan selesai dengan izin Allah SWT. Okey, Ustaz cerita bab anak tadi, ada dalam bahasa Arab sebut amrat ataupun anak-anak remaja yang baru balik ni Ustaz. Apa kaedah-kaedah yang Islam tetapkan supaya bapa-bapa yang lihat sekarang ni ambil orang kata apa, ambil perhatian Ustaz. Apa aku nak buat dengan anakku yang baru tumbuh baliknya itu, baru nak kenal hawa nafsu, baru tumbuh misai sikit-sikit Ustaz, baru tumbuh janggut sikit-sikit, suara dah parau sikit-sikit. Adik, apa yang perlu kita beri perhatian? Silakan Ustaz. Perkataan marad ni amrad, dal bukan dad. Kalau dad jadi sakit pula. Marad, maradu. Dalam Quran Allah gunakan surat Taubah, maradu ala nifaq. Marad ini kata para ulama tafsir, perkataan marad ni makna dia tergelincir. Jadi contohnya kalau kita gambarkan seperti Ustaz Fauzi gambarkan tadi, seorang budak yang baru nak masuk ke umur baligh. Jadi biasanya dalam kitab-kitab fiqh atau kitab-kitab hadis, Imam Ahmad mengatakan bila datang seorang bawa anak dia yang amrad. Amrad ni orang Arab, dia belum ada janggut, belum ada misai. Maknanya kita bayangkan seorang budak yang lelaki, tentulah penampilan sikit sebanyak macam orang perempuan. Jadi dari sudut Al-Quran kata Imam Ahmad, wala taqrabu zina, ayat ke-31 surah Al-Isra. Jangan kamu dekati zina. Mendekati budak-budak lelaki yang keadaannya hampir menyerupai orang perempuan. Tambahan pula kadang-kadang ayah ibu yang tak bertanggungjawab ni biarkan anak lelaki yang baru belum tumbuh janggut, misalnya ni rambut panjang pula Ustaz. Dah kita confuse ni lelaki ke perempuan ni. Tuan-tuan ambil tanggungjawab. Benda ini disebut oleh para ulama juga satu daripada bab fitnah. Ustaz, ada satu cerita Ustaz yang menarik Ustaz. Boleh cerita Ustaz? Boleh sekejap. Dalam kitab Az-Zawajir, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau berkata, Nabi Isa AS pernah melalui satu tempat. Tiba-tiba Nabi Isa terkejut melihat ada seorang lelaki sedang dibakar. Menggelupur dia minta tolong. Orang Melaka panggil menggelupur Ustaz. Orang Terengganu panggil apa Ustaz ya? Menggelupur. Menggelepar. Maka dia minta tolong. Dia kata, wahai Nabi Isa, tolong aku. Nabi Isa pun mendoa pada Allah SWT. Tiba-tiba keadaan bertukar. Yang lelaki tadi menjadi api dan api itu pula menjadi budak. Terbalik pula. Lalu Nabi Isa pun mohon kepada Allah, ya Allah, apa yang berlaku ni? Aku minta selamatkan, tiba-tiba dia pula jadi api, membakar api yang tadi api bertukar jadi budak. Akhirnya Allah SWT pun wahyukan kepada Nabi Isa, sebenarnya mereka ni dalam kubur. Lelaki ini kerjanya sentiasa mendatangi budak itu dan budak itu reda dengannya. Nampak? Seorang lelaki dewasa bela seorang budak lelaki yang lain
nampak macam kawan, macam adik, macam anak didik, macam mentor minti. Tapi sebenarnya dia ada agenda lain. Dia datangi budak lelaki tersebut melakukan perkara haram, liwat. Maka budak lelaki ni pun meridai. Akhirnya dalam kubur aku telah dibakar oleh Allah dan bakaran ini akan berlaku sampai ke hari kiamat. Sekejap aku jadi api membakar dia, sekejap dia jadi api membakar aku. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini kisah dibawa oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Az-Zawajir pada bab menyatakan bahayanya liwat. Itu sebab bila kita cek dalam kitab ni Ustaz, tentang perkara nama seksual lebih daripada 20 Ustaz. Mendatangi amrat budak lelaki berbaik-baik. Bahkan Abdullah bin Mubarak bila datang seorang budak lelaki pun dia kata tolong bawa budak ni keluar. Kerana aku lihat bersama dengan seorang perempuan ada seekor syaitan. Tapi bersama dengan seorang lelaki seperti ini ada 30 hingga 40 ekor syaitan bersama-sama dengannya. Allahu Akbar. Okey Ustaz, itulah puan-puan dan rahmati Allah, betapa pentingnya kita kena jagalah adab susila kita bersama dengan sama lelaki-lelaki ataupun perempuan dan sebagainya. Apa pun kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini insya-Allah. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Alhamdulillah. Terima kasih sebab anda setia dengan kami, dan pada petang ini memang tajuk topik yang sangat hangat, membicarakan permasalahan manusia itu sendiri yang jiwanya bakal kata apa, kontang kemarau daripada akidah, daripada syariat. Dan pada petang ini kita teruskan dengan tajuk kita menolak fitrah. Dan Ustaz Zahzan, satu soalan Ustaz ya. Ini kadang-kadang sampai ke peringkat orang kata apa, tidak mau menampakkan sangat laki-laki berkahwin dengan laki-laki juga. Maka yang laki-laki ni ataupun sama Rakib war markub tadi tu, penunggang dengan pembuncin dan sebagainya, salah seorang dia tukar jantina Ustaz. Sebab nak suruh dia nampak aku dah tukar je perempuan, sekarang ni aku pun boleh halal kahwin dengan dia. Jadi apakah termasuk dalam kategori menolak fitrah yang kita bincang pada petang ini? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang jelas Allah SWT gunakan beberapa tempat dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagai contohnya surat Nisa, Allah sebut wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Ya, maknanya antara sikap syaitan ni, janji syaitan bila dia diusir daripada syurga, aku akan suruh manusia itu untuk mengubah kejadian Allah SWT. Itu sebab dalam hadis Nabi telah pun bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa' minar rijal wal mutasyabbihati birijali minan nisa. Allah melaknat. Laknat ni tuan-tuan, dia merangkumi dunia dan juga akhirat. Kena ingat sebab Allah SWT gambarkan ayat lain, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Para ulama buat kaitan antara dua perkara ni. Orang yang dilaknat Allah, kita lihat hidupnya mewah tapi hatinya susah. Ini dia kesan daripada laknat. Dan laknat ni kalau kita belajar bahasa Arab, tak adalah perhimpunan perkataan kombinasi huruf lam ain dengan nun, melainkan bunyinya pelik dan tidak sedap didengar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebab Nabi mengajar kita, sebagai contohnya anak-anak lelaki disuruh bergusti. Kalau anak lelaki kita bergaduh dengan anak lelaki orang biasa lah tuan-tuan. Kerana Nabi sendiri melihat Sayyidina Husin, Sayyidina Hasan bergumul dengan Usama bin Zaid sampai berdarah. Nabi melihat, bagus, ini bakal panglima tentera yang akan datang. Dan memang berlaku seperti itu. Direncanakan, dirancang oleh Nabi SAW untuk jadi seorang yang berani kerana benar. Itu sebab tuan-tuan, anak-anak lelaki dan perempuan disuruh berasingan tempat tidur. Kan? Nabi telah mengajar kita, dalam hadis mengatakan, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Hendaklah kamu menyuruh anak kamu salat usia menggenap 10 tahun masih tak salat, disebat, dipukul dengan adab yang tertentu, dan kemudian hendaklah dipisahkan lelaki perempuan. Artinya tuan-tuan, para ulama fikih membincangkan, kalau anak perempuan kita berusia 15 tahun pun dia tidak boleh tidur dengan adiknya berusia 6 tahun, 7 tahun. Nampak tak? Bukan sahaja seorang lelaki itu yang berusia 10 tahun diasingkan, bahkan kakak yang sudah dewasa pun tidak digalakkan untuk tidur dengan adik. Kita dapat faham begitu maksud hadis Nabi SAW. Isyaratnya seperti itu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi mengubah kejadian ni satu perkara yang melanggar fitrah, kerana Allah dah tetapkan seolah Allah ni tak pandai. Kan tuan-tuan? Dalam isu yang dibincangkan di peringkat Newsweek, transgender, bertukar gender dahulu oleh masyarakat barat sekalipun. Semua negara barat tidak bersetuju, hanya beberapa sahaja negara barat yang terlalu mengikut human rights, hak asasi manusia. Tuan-tuan, kita dah gambarkan tadi hak manusia ni siapa, pokok pangkalnya apa tuan-tuan? Kalau kita pokok pangkalnya nafsu, dia takkan selesai tuan-tuan. Ini kita minta ini, besok kita minta itu, lusa apa lagi kita minta. Kerana nafsu manusia ni dalam diri ada nafsu selagi dituruti, maka akan hancur dunia langit bab yang Allah gambarkan tadi. Walau ittaba'al haqu ahwa'ahum
Manusia bukan satu tau. Ada berpuluh-puluh. Yang ni nak macam ni, yang ni nak macam ni. Sekarang apa dia punya ukuran dia? Yardstick dia apa? Mana satu yang kita nak ikut? Tuan-tuan, akan punah dan hancur dunia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Apa jadi dengan Indonesia? Mereka mendakwa di sana ada JIL, Ustaz. Jalinan Islam Liberal. Apa saja boleh ditafsirkan semula. Kalau orang lelaki boleh poligami, orang perempuan pun nak polyandry. Buat kajian, thesis lagi, masters, PhD. Bagaimana boleh luluskan? Boleh tak sembahyang Jumaat terangkat daripada fulan ini? Ini datang untuk belajar, maka sembahyang Jumaat apa? Tuan-tuan, sampai bila nak selesai, tuan-tuan? Adakah Indonesia menjadi tambah baik? Ini soalannya. Jadi, tepuk dada, tanyalah iman. Dekatilah ulama untuk tahu perkara-perkara seperti ini. Yang mana Allah nak? Nafsu ni kita kena kontrol. Kerana kalau tak kontrol sampai bila-bila, dia akan membawa kita kepada perkara yang akhirnya hawiyah. Tadi Ustaz Abdul Halim, penerbit, kata, bukan jurang, Ustaz. Gaung. Gaung sebenarnya. Okey, Ustaz. Satu perkara, Ustaz. Barangkali macam mana kita nak sekat budaya ni, Ustaz? Sebab dia senang je, laki-laki sama laki-laki, Ustaz. Payah kita nak sekat. Sebab dia duduk serumah, dia menyewa satu bilik barangkali, tidur satu katil. Nah, kalau katalah Jawi ke Jaiz ke pergi Cekup, tidak ada apa-apa kesalahan. Sebab dua-dua laki-laki, dua-dua jantan, Ustaz. Jadi macam mana nak sekat budaya ni, Ustaz? Sebab dia terlalu licik. Memang boleh dikesan. Silakan, Ustaz. Penyair berkata, wa idza khalawta yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu wala tahsabanna Allah yaghfuru sa'atan wa kullu ma yakhfa alayka yaghibu. Saudara, bila saudara pada seorang diri saudara, janganlah kata saudara seorang diri saudara. Kerana sebenarnya bersama-sama saudara adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan saudara menyangkakan sekali pun Allah lalai sebagaimana saudara lalai. Allah tidak lalai. Perkara ini namanya muraqabah, Ustaz. Yeah. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Al-Imam An-Nawawi meletakkan satu jalan anak tangga untuk jadi orang saleh ni kena muraqabah. Tapi muraqabah ni takkan berjaya lah, tuan-tuan. Umpama kita ada sebuah kereta, tapi kita tak ada kunci dia. Kita ada kereta ada Ferrari, tapi tak ada kunci. Macam mana nak jalan? Ini ibarat dia, kata Imam Ghazali. Kamu ada kuda, kamu tak kerti nak bawa macam mana. Jadi sebenarnya muraqabah ni, peringkat asas dia ada banyak. Nombor satu, akidah. Nombor dua, pemakanan, tuan-tuan. Awasilah apa yang kita bawa pulang kat rumah untuk anak-anak. Saya pada akidah, kalau kita terapkan, tak ada gunanya kalau makan itu dia semua yang halal, semua yang haram dan syubhat. Ia akan menyebabkan perencanaan kita untuk memprogramkan minda anak menjadi orang saleh ni, dia tidak akan berlaku, tuan-tuan. Jangan terlibat dengan rasuah. Jangan terlibat dengan benda-benda yang haram. Kerana kita bawa pulang kita untuk anak isteri kita yang tak tahu menahu apa-apa, dia membesar dengan sumber yang haram. Hati jadi keras, amalan tidak diterima Allah, doa ditolak dan macam-macam akibat buruk yang lain. Jadi sebenarnya pokok pangkal perkara yang kita nak bincang ni, tuan-tuan rahmati ni kasih Allah sekalian. Asasnya diri kita, akidah dalam diri itu dipupuk, dibimbing, dibajakan dengan makanan yang halal, pergaulan dengan orang yang baik. Ini semualah asas yang penting untuk yang kita gambarkan tadi, memprogramkan satu generasi yang saleh. Okey, Ustaz, terima kasih, Ustaz, ya. Itulah pesanan Nabi Ibn Abbas, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah Taala akan jaga kamu balik. Apapun kita berhak. Sekali lagi, jumpa sebentar nanti, insya-Allah. Muhammadun sayyidul kaunaini wa Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah. Kita bersua lagi dalam kata blog yang terakhir daripada petang ini. Topik kita menolak fitrah. Dan tuan-tuan perempuan, kita dah dengar tadi Ustaz Zazan dah bagi nasihat bagi mereka yang mengamalkan songsang, budaya songsang ini, seks songsang dan sebagainya, hendaklah kembali kepada ajaran Islam, iaitu ingat Allah Ta'ala melihat dan malaikat pencatat dosa itu juga sedang mencatat dosa kita. Apa pun, Ustaz, barangkali kita nak lihat apakah masyarakat perlu buat, Ustaz, kepada golongan yang mengamalkan budaya seks songsang ini, lesbian ataupun liwat dan sebagainya. Adakah mereka ini perlu dipulaukan, jangan bercampur gaul dengan mereka, jangan makan sama dengan mereka, ataupun mereka perlu dihumbankan ke dalam kandang harimau, macam kita tengok tadi contoh, ya, mazhab Abu Hanifah kata tempat yang tinggi contoh kan, dibaling dengan batu dan sebagainya. Apa pandangan Ustaz tentang hukuman selayaknya untuk mereka ini? Silakan, Ustaz. Masalahnya sekarang, para penonton dimuliakan Allah sekalian, Ustaz Fauzi, dahulu mereka melakukan perkara ini secara sembunyi-sembunyi. Sekarang yang jadi problemnya, mereka mengisytiharkan. Ya, tuan-tuan, kadang-kadang saya sepelik lah, Ustaz, ya. Bila saya terbaca dalam majalah JenQ ni sebagai contohnya, tuan-tuan. Baca dah, tuan-tuan. Cerita seorang budak belajar dekat Waso. Poland. Ya, seorang nama Hadi Naqiyuddin Datuk Haji Subhi.
Itu dia macam mana orang kat wasa pun boleh jadi baik, mengajak orang lain masuk Islam, menubuhkan surau masjid, mengajak orang sembahyang berjemaah dan sebagainya. Mengapa perkara ni seperti ini berlaku, tuan-tuan? Itu sebabnya wasiat saya sekali lagi kepada ayah, ya. Allah gambarkan surah Al-Kahfi, Allah tidak sebut secara kebetulan. Wa kana abuhuma salihah. Bapa yang saleh, ibu yang salihah akan menyebabkan anak-anak itu mendapat kebaikannya sampai ke akhir umur mereka, tuan-tuan. Doa mereka ni akan berpanjangan sampai bila. Itu sebab dalam perkara yang berlaku sekarang, apa kita nak buat? Wa 'alallahil mustaka, kepada Allah lah kita mengadu. Dahulu mereka tidak mengisytiharkan, hari ini mereka mengisytiharkan. Saya kira jawapan yang kita nak buat ataupun tindakan yang kita nak buat, kita ada satu sistem yang boleh mengambil tindakan secara prosedur yang tertentu, tidak ada. Tapi sebagai umat Islam, kita hendaklah menjalankan tanggungjawab, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jalankan dengan cara yang begitu menampakkan keprihatinan. Kadang-kadang orang ni dia distract, dia hilang hala tuju, Ustaz, kerana kecil-kecil dahulu ayah ibu tidak memberi kasih sayang kepadanya. Jadi malam lagi saya terbaca dalam pengalaman seorang gay. Allahu akbar, bapanya amatlah tak bertanggungjawab. Memanglah bapa harimau ni, Ustaz. Bapa dia sendiri buat perkara tersebut kepadanya. Lalu dia ketagihan dan akhirnya dia melakukan perkara itu, dia nak dilakukan kepadanya. Sampai Ustaz cerita tadi, kalau power dia larikan diri kepada orang lain, dia rasa satu kehilangan dalam hidup. Dan dia nak menuju ke peringkat, nak mengubah jantina, nak pergi negara-negara. Allahu akbar, kenapa berlaku ini, tuan-tuan? Jadi ada dua peringkat. Peringkat pertama, dia peringkat kita individu, dekatilah mereka, bimbinglah mereka. Kerana manusia ni mudah kemudian, tuan-tuan. Ambillah langkah yang sepatutnya. Kuliah tidak sahaja di masjid, namanya dakwah. Kita pergi mendekati orang seperti ini untuk mengajak, memujuk. Yang kedua, tindakan undang-undang pun perlu dilakukan. Perlu digubal untuk mengelakkan perkara seperti ini daripada berlaku. Dan tidak ada tindakan undang-undang yang masalahnya, Ustaz. Maka orang-orang seperti ini akan merasakan, oh, aku terbela. Tak ada masalah pun, nampak okey je. Jadi tuan-tuan, dua perkara ini berlaku serentak. Sebab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengambil langkah proaktif. Bila disuruh mereka untuk kembali, mereka tidak mahu, mereka enggan. Abu Bakar dengan para sahabat ijma'. Sekarang kita bakar mereka satu kampung. Kerana orang seperti ini tidak layak seperti yang Allah gambarkan dalam surah Hud, surah Syu'ara, surah Al-Araf juga Allah gambarkan tentang hukuman kepada kaum yang melakukan perkara yang luar batasan kemanusiaan, tuan-tuan. Tabiat manusia tidak seperti itu, kucing pun tidak buat pada kucing jantan yang lain. Nampak tak, tuan-tuan? Betapa kejinya dan hinanya buatan tersebut, maka inilah yang paling layak sebenarnya. Hukuman yang pertama, pulaukan tu bila kita dah nasihat, dia masih lagi degil, maka kita pulaukan. Kalau pulaukan pun tak jadi apa-apa, kita mungkin kena ambil tindakan yang lebih patut, drastik untuk mengadu pada pihak berkuasa atas tindakan-tindakan sombong seperti ini akan memberi kesan kepada pembentukan akhlak anak-anak kami dekat taman ini sebagai contoh. Maka itulah tanda iman ada dalam diri kita. So bagi mereka yang ada pengalaman yang tidak baik ini, hendaklah bertaubat saya kepada Allah SWT dan ubahlah gaya hidup kita lebih yang menepati syariat. Apa pun, Ustaz, barangkali pesanan Ustaz untuk ibu bapa yang mana ada anak-anak di IPT, Ustaz, ataupun dia yang sedang bekerja sekarang ni, ya. Maklum di IPT, Ustaz, kalau saya pergi, Ustaz, memang ramai kadang-kadang yang nak tukar jantina pun ada, lembut-lembut ni sebagainya. Jadi apakah pesanan Ustaz kepada ibu bapa? Sebenarnya kalau ramainya pelajar di IPT begitulah ramainya ibu dan bapa yang biarkan anak-anak tidak dipantau. Jadi kita bimbang sampai ke peringkat boleh menjadi seks sumbang ataupun fitrahnya songsang, ataupun laki-laki kahwin sama laki-laki, perempuan kahwin sama perempuan. Sebab saya tertarik Ustaz sebut kucing sama kucing pun dia ada fitrah dia. Kucing jantan tidak akan mengawan dengan kucing jantan, melainkan kucing tu dia cari kucing betina juga. Jadi apakah pesanan Ustaz untuk ibu bapa ni, Ustaz? Silakan. Perkara pertama, ibu bapa yang dimuliakan Allah sekalian, perkara yang paling utama sekali, hendaklah kita dekati anak-anak ni dengan kasih sayang. Ya, banyak yang berlaku perkara-perkara songsang ni kerana kegerasangan kasih sayang, tidak ada komunikasi yang betul seorang ayah dan ibu. Orang yang pendidikan tinggi berkomunikasi dengan anak-anak mungkin sampai 200,000 perkataan seminggu. Tapi seorang mandu lori, seorang mandu teksi, al-maklumlah kerana kesibukan, kadang-kadang 2,000 kalimah pun tidak digunakan sebulan. Tengok, jadi kalau ayah ibu tidak menerangkan satu benda tu dengan betul pada anak-anak, maka anak-anak akan mencari di luar. Zaman sekarang ada sisi menjadi kawan baiknya, cyber cafe. Yang kedua, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, doa jangan tinggal, tuan-tuan. Kerana Allah mendeskripsikan sifat orang beriman dalam surah Al-Furqan. Antara lain, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat 74 surah Al-Furqan. Baca, cari dan hafal. Wahai Tuhan kami, kurniakan untuk kami pasangan kami, sama ada suami ataupun isteri, dan anak-anak kami penyejuk mata kami mandang, dan jadikan mereka ni pemimpin pada orang bertakwa. Nombor 3, tuan-tuan, tak ada salahnya kalau tuan-tuan visit mereka ni kerap.
Pergi ke asrama, kalau mereka duduk asrama, tengok dengan siapa dia berkawan. Ajak kawan-kawannya datang ke rumah. Spend masa sikit untuk tengok bagaimana. Kalau ada kawan yang silap, dari sudut perilakunya, kita ajar dia baik-baik dengan hikmah. Barangkali ayah ibunya tidak mengajar dia pendekatan yang betul. Jadi kita bertanggungjawab untuk melihat rafaqah salihah keliling anak-anak kita ni. Yang keempat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita ni dalam hidup kena banyak minta kepada Allah SWT. Doa tadi, doa untuk mereka dan doa juga untuk keturunan kita yang seterusnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan saya cadangkan, kalau anak-anak kita masih kecil kan, kita galakkan mereka baca benda-benda yang baik-baik, tuan-tuan. Masa mereka terisi dengan betul. Contohnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, seorang ulama besar mazhab Abu Hanifah. Dia berkata bahawa aku tidak akan tidur pada satu malam melainkan aku membaca 2 buah kitab. Kerana bila kita membaca kitab, kita berinteraksi dengan Rasulullah sebenarnya. Kita berinteraksi dengan ahli syurga dalam Quran. Kita berinteraksi dengan orang-orang yang telah berjaya dalam hidup. Bacalah sejarah mereka. Itulah shortcut untuk kita berjaya. Orang muda, cuba kita baca majalah JNQ ni. Saya kira dalamnya banyak manfaat yang baik kerana dia membawa kita untuk berkenalan dengan orang saleh. Generasi Quran yang kreatif. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, itu harapan dan impian kita bersama. Terima kasih Ustaz. Itulah tuan-tuan perempuan ibu bapa semua, pantaulah terutamanya anak-anak kita yang terlalu rapat dengan seseorang ataupun kawan karibnya sampai sukar dipisahkan dan sampai ke peringkat masuk bilik tidur sama-sama. Cuba syak lebih sikit demi menjamin masa depan yang cerah untuk anak-anak kita supaya tidak terlibat dengan fitrah sonsa ini. Apa pun Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi Ustaz ya pada kuliah yang akan datang. Tuan-tuan perempuan, jangan lupa temu janji kita pada minggu depan dengan tajuk virus nifak. Ingat Jumaat, ingat Al-Kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir itu Allah yang tentu. Bangunkan hati penuh yakin, sakit dan sihat dari yang satu. Dari rasa hati gelisah, tenang-tenangkan dengan pasrah. Kenangkanlah dosa yang sudah, kepada Allah kita berserah. Dalam diam banyak istighfar, solat taubat terus menerus. Harta yang ada banyak diinfak, zikir pula janganlah putus. Jangan sekali berputus asa, rahmat Tuhan luas tersedia. Kesembuhan kan berlaku jua, alam syahadah atau alam baqa. Kita ini yang bernama hamba, pasti sekali melakukan dosa. Sakit itu gugurlah semua, mudah-mudahan dikurniakan